أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita merafak rasa syukur kita kepada Allah SWT yang mengizinkan kita untuk terus hidup hingga ke saat ini, yang memilih kita untuk terus beriman kepadanya, beribadah kepadanya, dan Allah tambah nikmat kepada kita semua dengan Allah memilih kita untuk melalui proses tarbiyah dan tazkiyah yang sangat intensif dalam madrasah Ramadan yang kita telah lalui selama seminggu ini. Kita insya-Allah akan sambung perbincangan kita tentang proses pembinaan diri kita di dalam madrasah Ramadan. Kita nak tengok dulu, kerana salah satu perkara yang berkaitan dengan Ramadan ini ataupun ibadah-ibadah yang Allah syariatkan sepanjang Ramadan adalah untuk pembinaan diri kita, pembinaan iman kita dan pembinaan taqwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada berkaitan dengan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa kita, pembaikan hati kita, proses merawat hati kita untuk menjadi semakin baik. Setiap hari, setiap saat kita lalui Ramadan ini dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang telah Allah tetapkan dan telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan salafus salih, hati kita semakin melalui proses pembaikan dan peningkatan keimanan kita, insya-Allah. Said Hawa telah menulis, para murabbi ataupun pendidik ataupun pembina di abad sekarang ini menghadapi berbagai keadaan yang sangat rawan. Hati yang kesat dan berbagai penyakit seperti dengki, ujub telah tersebar luas. Muamalah yang baik terasa sangat lemah. Jihad, amar ma'ruf dan nahi mungkar pula tidak mampu untuk kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak mampu dilaksanakan dengan secara berterusan disebabkan oleh penyakit-penyakit hati yang telah berbekas secara serius kepada hati kita, insya-Allah. Oleh kerana itu, bagi mereka yang mau melakukan ataupun menginginkan pembaharuan, ingin mengukuhkan ataupun menguatkan keiltizaman dia kepada Islam dan pada menjadi hamba Allah yang Allah kasihi, kita mesti berusaha untuk menghidupkan nilai-nilai rohani melalui berbagai peribadatan, menghiasi jiwa kita dengan akhlak ubudiyah dan membersihkannya dari naluri kebinatangan dan syaitaniyah. Pernah berkata seorang alim di abad ini, dia kata, manusia hari ini tidak terkecuali Muslim sendiri pun, mereka telah jatuh kepada kehidupan
kebinatangan, turun rendah. Dia kata nafsu yang menguasai diri dia adalah nafs bahimi, nafs kebinatangan, nafs binatang ternak, makan, minum dan seronok. Itu saja yang memenuhi ruang hidupnya. Cita-citanya adalah untuk mendapatkan seronok tu. Semuanya telah mengisi ruang-ruang seronok, dan seronok yang rendah ini telah mengisi ruang-ruang hati kebanyakan manusia, dan tidak berkecuali sebagaimana yang saya sebut tadi, generasi Muslim pun. Dan nafs bahimi ini boleh merosot menjadi nafs syaitani yang kita lihat sekarang ni, yang merosakkan kehidupan manusia lain dan merosakkan negara dan merosakkan bumi ini sendiri. Kesan langsung dari kematian adalah nilai-nilai rohaniah keimanan seperti sabar, syukur dan takut, khauf Allah, hilang ataupun semakin menipis dalam hati. Kita tak mampu lagi sabar sebagaimana yang Allah kehendaki. Kita tidak mampu bersyukur sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan telah semakin menghilang rasa khauf Allah dalam hati kebanyakan kita. Sedangkan perkara-perkara ini adalah antara perkara-perkara asas seorang hamba Allah yang hidup di muka bumi ini, yang ingin kembali kepada Allah sebagai hamba yang baik, yang baik hatinya, yang dikasihi dan diampuni oleh Allah SWT. Oleh itu kita perlu memberikan perhatian kepada proses pembinaan iman ini, proses penyucian jiwa ini. Dan Ramadan adalah bantuan Allah secara khusus bagi mereka yang sedar, mereka yang faham, dan mereka yang bersungguh-sungguh untuk melalui tamrin Ramadan ini, insya-Allah. Tazkiyatun nafs ini secara ringkasnya memberi maksud membersihkan jiwa kita dari kemusyrikan, daripada syirik dan cabang-cabangnya. Itu yang paling dasar sekali, dan itu yang paling kritikal sekalipun. Seorang Muslim perlu sensitif kepada syirik dan cabang-cabang dan ranting syirik yang boleh membinasakan terus hatinya dan kehidupannya, dan di akhirat nanti dia akan disumbat ke dalam neraka selama-lamanya. Wa'iyazbillah. Di masa yang sama, tazkiyatun nafs adalah proses untuk menanam ubudiyah yang sempurna kepada Allah SWT, membersihkan diri dia daripada perhambaan yang lain dalam bentuk yang lain. Dan semua ini mestilah dilakukan, tazkiyatun nafs ini perlu dilakukan dengan mengambil panduan daripada Al-Quran dan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jiwa kita mempunyai berbagai syahwat. Ada yang bersifat indrawi, ada yang bersifat maknawi. Di antara syahwat indrawi adalah cinta makan dan minum, cinta pada makanan dan pada minuman, macam-macam. Dan bulan Ramadan ini, walaupun dalam PKP, telah dikongsikan dalam sosial media pelbagai pembuka syahwat makan minum ini. Sedangkan yang kadang-kadang dilupai oleh manusia adalah syahwat maknawi. Misalnya, senang untuk
senang membalas dendam, rasa suka nak balas dendam. Cinta kepada pangkat, cinta pada sanjungan dan populariti, dan suka pengagungan diri. Yang ni memang yang kadang-kadang kita tak perasan. Yang syahwat indrawi ni kita perasan, insyaAllah. Jadi insyaAllah itu untuk yang mampu saya sampaikan pada siri ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi di siri akan datang, insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.